Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan sesi UKM Pendaulat Amanah Negara, Guardian of the Nation yang akan disampaikan oleh Naib Chancellor. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau orang apa khabar? Sehat? Kau orang bukan yang depan ni. Yang depan ni semua pegawai-pegawai tinggi UKM. Kau orang yang belakang tu, apa khabar? Nama saya Nur Azlan. Saya pun macam pelajar tadi juga. Saya datang daripada Taiping, Perak. Ada orang Taiping ke? Alright. Sekolah Menengah Sains Perlis dahulunya. Kemudian saya join UKM dah 26 tahun. Separuh daripada umur saya di UKM. Terima kasih UKM. Dan alhamdulillah bila saya bermula tahun 1988, kemudian saya melanjutkan pelajaran saya daripada University of Nebraska Lincoln, Bachelor, Masters and PhD, dan kemudian saya pulang. Saya pernah menjadi timbalan dekan Fakulti Ekonomi Perniagaan, dekan Fakulti Ekonomi Perniagaan. Kemudian saya tinggalkan UKM 5 tahun. Saya dipinjamkan ke Jabatan Perdana Menteri menjaga hal ehwal ekonomi negara, dan kemudian setelah 4 tahun di unit perancang ekonomi, saya membuat satu keputusan yang amat berbahaya untuk diri saya. Pada ketika itu saya telah menjadi seorang profesor. Saya mengambil keputusan untuk melanjutkan mencuba nasib mengikuti pengajian di Harvard University, dan saya alhamdulillah berjaya untuk mendapat MPA daripada Harvard University. Saya pulang ke UKM, saya sebagai dekan dekan Graduate School of Business, kemudian timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa, dan saya baru saja sebenarnya Januari hari itu mengambil tugas sebagai Naib Chancellor UKM. Di UKM ni macam-macam boleh buat. Tadi kita dengar semua orang pergi merata dunia. Saya pun alhamdulillah pergi merata dunia juga. Saya tinggal di Amerika lebih kurang 14 tahun. Saya ada 2 orang anak yang dilahirkan di Amerika. Dan saya pernah mengetuai program yang saya cipta sendiri, iaitu program Knowing ASEAN, bawa pelajar ke Myanmar, ke Vietnam, ke Indonesia dan ke Thailand. Ramai pelajar-pelajar yang ikut program tersebut. Saya pernah tinggal di Jakarta bersama dengan orang-orang Jakarta, Pak. Di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu Central Bank of Indonesia. Saya pernah bersama dengan Central Bank of Indonesia. Saya terlibat di dalam ASEAN Plus 3 Research Group. Saya juga pernah menjadi Commonwealth Fellow, dan saya adalah Commonwealth Fellow of Financial Economics and Banking. Dan saya adalah ketua kluster Majlis Ekonomi Profesor Negara, Majlis Profesor Negara, dan alhamdulillah kali ini saya bersama-sama dengan korang semua untuk memastikan bahawa keputusan untuk berada di UKM ini adalah satu keputusan yang begitu penting dan tepat dalam diri anda. Allow me to tell a little bit about UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia is the only university in the country yang ditubuhkan atas kehendak dan keinginan aspirasi rakyat negara Malaysia. The only. 1903 itulah tarikh. Kalau dalam archive kita dapat trace back kepada 1903. Pada ketika itu Yang Tuan Besar Negeri Sembilan pada ketika itu telah mengutarakan satu harapan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja bahawa perlunya sebuah institusi pengajian tinggi dibina atas semangat kebangsaan ini. 1903. Kemudian perjuangan ini diteruskan sehinggalah di zaman kemerdekaan diperjuangkan lagi, dan akhirnya 18 Mei 1970 universiti ini dengan bangganya telah ditubuhkan. We are now 44 years. Universiti ini tertubuh dengan keriuhan satu negara
dengan tangisan satu negara, dengan harapan satu negara. Mungkin datuk nenek, saya rasa mungkin mak bapak, kalau yang dah ada umur, mungkin mak bapak umur 70 tahun, mungkin ada datuk nenek kita yang telah meninggalkan kita, adalah antara orang yang mengharapkan universiti ini ditubuhkan. Bila kita berpijak kaki di Universiti Kebangsaan Malaysia, bila kita diterima untuk berada dalam Universiti Kebangsaan Malaysia, sama ada sebagai kaki tangan ataupun ahli-ahli akademik dan kaki tangan pentadbiran, ataupun sebagai seorang mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia, amanah kepada kita adalah begitu besar. Saya nak saudara sekalian memahami bahawa kita berada di UKM atas aspirasi ini. Satu masa dahulu, di awal tahun 70-an ataupun di penghujung tahun 60, ada wanita-wanita, ibu-ibu yang menanggalkan cincin mereka, yang menanggalkan gelang mereka, dan diberi tubuh Universiti Kebangsaan. Ada masyarakat kampung di Sayong, Kuala Kangsar, membuat lelongan ayam dan kambing mereka, dan hasil jualan ayam dan kambing ini, tubuh UKM. Sekolah Kebangsaan Tumpat tahun 1970. Bayangkan kemiskinan yang ada pada ketika itu. Kalau hari ini di Kelantan pun masih lagi banyak tinggi kemiskinan, bayangkan tahun 70, di mana separuh daripada Malaysia adalah miskin. Separuh daripada Malaysia. Bayangkan kalau ini Malaysia, separuh daripada dewan ini adalah miskin. Dan orang-orang inilah yang menghantar RM3.50. Tolong tubuh Universiti Kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, apa arti semua ini? Itu yang di hujung sana. Apa arti semua ini? Yang di hujung sana. Yang di bawah sini. Apa arti semua ini? Universiti yang begitu indah, yang begitu cantik, tadi hari ini dah ada golf course dalam kampus kita, ada makmal-makmal yang begitu hebat, ada fakulti-fakulti yang begitu hebat, ada institut-institut penyelidikan yang hebat, kemudahan yang begitu baik, walaupun mungkin tidak seelok di rumah kita. Apa arti semua ini? Hari ini setelah 44 tahun, universiti ini berdiri dan gagah dan hebat, apa jadi pada ayam itik? Apa jadi pada RM3.50? Apa jadi kepada gelang dan cincin yang diberi pada kita? Hari ini, kita datang, pokok dah besar, buah dah banyak. Apakah kita hanya ambil buah dan makan sahaja? Tanggungjawab untuk memastikan universiti ini terus memikul dan menjadi harapan dan menjadi impian negara untuk melihat sebuah universiti kebangsaan menjulang ke atas, di atas bahu kita. Kita adalah pendaulat amanah negara. Kita adalah guardians of the nation. Bangun dan kata bahawa kita yang menjaga negara ini, kita yang menjaga masyarakat hari ini, kita yang menjaga dunia hari ini. Tanggungjawab kita merentasi hanya untuk diri kita saja. Kalau saudara-saudari datang masuk ke UKM untuk menjadi seorang mahasiswa, seorang yang hebat, ingat bahawa kejayaan saudara-saudari ada sebabnya.
dan ada tujuannya. Boleh jadi seorang yang berjaya, tetapi pastikan dalam darah kita, dalam DNA kita, kita ada DNA Guardians of the Nation. Tak ada seorang pun terkecuali. Saya nak semua orang tengok mata saya terus sekarang ni, terutama yang korang-korang ni. Tengok mata saya. Hari ini kita berjanji. Hari ini kita akan berikrar sebentar lagi. Hari ini kita akan mula meletakkan satu harapan yang besar. 4,154 warga UKM yang baru hari ini akan berikrar bahawa mereka akan memikul tanggungjawab ini menjadi sebuah universiti yang menjadi kebanggaan negara kita. Tidak ada seorang pun yang terkecuali daripada tanggungjawab ini. Dalam apa jua? Tadi kita tengok, ada yang main kriket untuk Malaysia, ada yang main golf untuk Malaysia, ada yang menjulang nama UKM. Bukan senang nak julang nama UKM di Paris, di belakang Eiffel Tower. How many of you will do that? Can I see hands? Korang-korang ni, how many of you will do that? Can I see hands? Who are inspired to be the best? Angkat tangan, saya nak tengok pelajar UKM. Siapa yang bersemangat ini? Kita nak tengok piala UKM dijulang di Jepun, di China, di New Zealand, di Australia, di Amerika, di Azerbaijan, semua sekali. The responsibility is on yours. We will do it for you. Di sama-sama saya tadi yang menjemput tadi, saya sekalian yang berada di atas ini adalah pengurusan, ahli-ahli pengurusan UKM. But how are you going to do it? Bagaimana? Apa caranya? Is it that just like when you are in matriculation? Is it just like when you are in your school? Fulfilling all the requirements, academic requirements, mengambil kursus-kursus A, B, C dan sebagainya dan dapat grade A. Alhamdulillah itu bagus. Believe me, hari ini ada sekitar mungkin 80,000, mungkin hampir 70,000 rasanya, yang sama macam korang-korang ni. Hari ini, mereka juga ikrar macam you. Tadi saya dapat gambar-gambar daripada beberapa Naib Chancellor. Di UNIMAP, 3,000. Di UMK, 3,000. Di UMP, 4,000. Di UPM, 3,000. Di UKM, 4,000. Campur-campur mungkin 70,000 lebih. How do I know who you are? 40,000 orang, 70,000 orang masuk universiti. Macam mana saya nak tahu you adalah seorang pelajar UKM? Macam mana saya nak tahu yang you adalah seorang yang hebat? Jawapannya, tengok ni betul-betul, bukan tengok Angry Bird tu. This is the answer. Wow. A very difficult question, but a simple answer. How can you be known? How can you be differentiated? How can you be notified ataupun noted that you are the one, that are the person that I'm looking for? Bila tamat pengajian nanti, saudara-saudari akan compete dengan mungkin, saya jangkakan paling tidak in your batch, paling tidak kalau kita ambil graduan IPTA, graduan IPTS, graduan yang pulang daripada luar negara, the moment saudara-saudari step outside of this university, ini tangga ni, yang belakang ni, saudara-saudari akan naik dewan itu, turun di sana, convocation nanti. Bila turun di situ, saudara-saudari akan bertemu dengan 100,000 orang paling kurang yang sebenarnya sama saja macam saudara saya sekalian. You ada ijazah sarjana muda perakaunan?
No, kawan kita dekat UUM pun, saya pun ada ijazah sarjana muda perakaunan. You ada ijazah sarjana muda biologi? No, kawan kita dekat Universiti Melaya pun ada sarjana muda biologi. You ada ijazah sarjana muda syariah? No, kawan kita di mungkin UPSI pun ada. You ada pendidikan, di tempat lain pun ada pendidikan. So how are you going to be differentiated? This is the answer. 6 orang pelajar yang kita bawa kepada you all tadi adalah antara 6 orang pelajar yang ada red umbrella. Do you agree with me? Why not? Because there's only one person yang mungkin a few yang pernah pergi bangun jap. Pernah pergi ke Manila. Do you know that car is not a normal car? That car is based on a self-fuel punya car. That car is designed by these hands. Kalau dia berhadapan dengan majikan, dia akan terus kata, sayalah orang yang menjadi naik juara di Eco Marathon punya pertandingan di Manila. Wow. You need the wow. That red umbrella will give you the wow. But that red umbrella will never come easy to you. Kalau dia boleh menang di Paris, you know that when they won in Paris, you know that only 4 orang pelajar daripada ribuan orang pelajar pegang piala dan gambar dekat Eiffel Tower, dan kalau you pergi ke Kementerian Pendidikan hari ini, di bawah itu you akan nampak muka-muka dia orang, negara ambil bangga. Tanya. And these are our students. That is red umbrella. That is red umbrella. Ini anak manja kita ni. Bangunnya, tak boleh pegang tangan. Ya? Kalau saya dengar tadi, dia masuk universiti dah baru berapa? 3 tahun. 3 tahun. Saya dengar, kalau betul saya dengar tadi, Jepun dah pergi, Brunei dah pergi, mana lagi? Yang paling latest, negara yang saya pun tak pernah sampai lagi, Azerbaijan. Macam mana nak pergi Azerbaijan? Di mana Azerbaijan? You know, this lady, when they step out in front of the majikan, they will say that, sir, I graduated from UKM. Saya dalam bidang TESOL. For the last 3 years, I have visited more than 5 countries. Sir, have you been to Azerbaijan? That is red umbrella. Understand? That is red umbrella. How many of you have been to Cambodia? Can I see hands? How many of you have been to Cambodia? Tolong angkat tangan. Datin pernah, saya pernah pergi ke Cambodia. 3, yang depan, yang korang-korang ni. Berapa ramai? Saya nak tengok tangan. Now, this guy has been to Cambodia. This guy has seen what life is all about in Cambodia. Saudara kita ni telah melihat Cambodia, dan my last visit to Cambodia beberapa bulan yang lepas, because saya pernah terlibat dalam program Knowing ASEAN. In fact, saya bawa keluarga saya dengan anak-anak saya pergi Cambodia. We purposely go on the land daripada Phnom Penh pergi ke Siem Reap untuk melihat Angkor Wat dan sebagainya. But saya percaya kalau saya berkongsi dengan dia, minda kami dapat lihat apa yang dikatakan Cambodia. Cambodia, mungkin kalau pergi ke Siem Reap, Datin Aziah bagi tahu saya dan banyak pengalaman rakan-rakan pelajar kita, no, macam Malaysia in 1970s or maybe 1960s. You were born what? 1993, 94? 95? Oh my God. You must go to Cambodia.
Ini cerita kriket. Kam. Tengok susuk badan pun kita tahu dia ni ahli sukan. Kalau dia step in di dalam temu duga ataupun bertemu dengan potensi majikan, pakai baju ni pun dah cukup boleh dapat kerja. Why? Because that is red umbrella. Mengetuai, menyertai, memasuki pasukan negara mewakili Malaysia sejak umur 12 tahun. You jangan main-main. And now, on and on, latihan. UKM brought in jurulatih kriket yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. UKM bawa jurulatih itu daripada Bangladesh untuk melatih kawan-kawan kita yang giving their time for crickets. So these are red umbrella. When you are on campus, bila you bermula kuliah you ada masa 3 tahun saja untuk to make your umbrella really red. Hari ini saya minta saudara-saudari sekalian memikirkan, how red is your red umbrella? Tadi saya tengok ada beberapa payung yang bawa tadi, tapi tak semerah payung saya lah. Dan juga payung-payung timbalan-timbalan Knight Chancellor. Ini setiap orang yang berada di keliling saya ni, dekan-dekan, pengarah-pengarah, semua yang depan saya ni, semuanya orang yang ada red umbrella. We invest our time. That's how you should measure yourself. Di UKM, kita meletakkan satu harapan yang besar kepada you. Tadi saya dah ceritakan tentang Guardians of the Nation. Remember, we will be meeting you over and over again. The deans, the lecturers, the faculty members, pentadbir akan keep on meeting you over and over again. And will be asking you, have you delivered that duty? We have some expectation for you. Ini saya nak menyatakan harapan kami yang depan-depan ini. Hari ini kita letakkan dekan-dekan di tengah-tengah di sini, supaya you all dapat tengok dekan-dekan dengan lebih dekat. Kita mensasarkan 6 keberhasilan yang utama. Saya nak ceritakan keberhasilan yang pertama saja yang lebih panjang lebar sikit. Semua orang dapat satu lampiran di dalam surat tawaran kan, yang menyatakan keberhasilan. What does that mean? This is the end. Hari ini hari bermula, but we are describing to you di hari akhir. Keberhasilan yang pertama sekali, we are putting a lot of time, invest our money. The government is putting in huge amount of money untuk menghasilkan, kalau di UKM, tengok ni, ambil masa sikit tengok ni. Oh, nanti kejap. Undur balik. Graduan UKM, which means korang-korang ni, menghayati aspirasi kebangsaan. Tak ada pilihan. Anyone are not interested about aspirasi kebangsaan, you are feel free to exit ataupun keluar daripada universiti hari ini. Because this university is for Malaysia. If you are successful, is part for you, but the other part is for Malaysia. Kalau you cemerlang, julang nama you, julang nama UKM, julang nama negara. Menghayati aspirasi kebangsaan, that is uniquely UKM. That will make you different. That will give you the drive to excel. Mesti ada excitement itu.
memiliki nilai etika dan ilmu pengetahuan ethics, integrity, yang memusnahkan dunia hari ini, yang menyebabkan kemelesetan ekonomi dunia hari ini, yang menyebabkan kemusnahan alam sekitar hari ini, yang menyebabkan kemusnahan masyarakat hari ini, rata-ratanya berpunca daripada tidak ada nilai etika. People in UKM, we have ethics. Kita ada integrity. Of course, kita yang beragama Islam dengan Allah SWT. Itu sebenarnya pertaruhan kita yang paling besar. Yang boleh mengawal kita dari segi etika dan hati kita. Tetapi di samping itu, ada juga peraturan-peraturan dalam universiti. Ada juga garis panduan yang kita letakkan. Kerana keputusan kita bukan saja mempengaruhi diri kita. When you decide to throw something in the river, to you, it solve your problem. But to others, it create problems. That is very unethical. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang tidak memikirkan tentang orang lain. When you go on the bike, you make noise. Mak rempit, prum, prum, begitu. You enjoy it. What you disturb someone else who is sleeping. That is unethical. Di UKM, kita tidak menghargai dan malah malu kalau ada mahasiswa-mahasiswa UKM yang bersifat begini. Yang tidak ada langsung rasa cinta pada negara dan juga tidak beretika. Ethics are very important for us. Dan kita baca ni, kita tengok ni. Saya nak mahasiswa hari ni ambil masa untuk tengok ni. Kita go a little bit one by one. Mempunyai ilmu, pengetahuan dan kompetensi. Knowledge is not only limited in classes. No. Classroom adalah satu daripada sumber ataupun cara-cara untuk you memperolehi ilmu. But more important for you is to understand that knowledge and competency sebahagian besar datang daripada aktiviti-aktiviti yang lain. Kalau kita tengok tadi pelajar-pelajar yang 6 naik atas ini, they learn competency. It's not easy to get someone to come in front here and talking in front of 4,000 lebih orang pelajar ni. Itu pun dia dah boleh masuk CV tu. Yang 6 orang tadi. Pernah bercakap di hadapan 4,000 orang pelajar. Dalam masa berapa minit saja. Kompetensi, teamwork. Can you mobilize other people? Kalau tadi kita tengok yang mana yang mengertai eco-marathon tu ada 30 orang. Tidak ada pun satu aktiviti itu yang sorang-sorang. Kompetensi, keupayaan you, kemahiran insaniah you. Bagaimana you boleh bawa 60 orang, 30 orang ikut you. Kepimpinan, team building, keusahawanan, daya kreativiti, daya inovasi. Trust me. Attending the class alone is not enough. Percaya cakap saya. Because you need that red umbrella. Dan seterusnya, berdaya inovasi, berdaya saing, that meets the requirements out there. Saya minta 4,154 orang pelajar ini memahami bahawa bila you step out, you are bringing the flags of UKM. If you fumble, kalau you gagal untuk reflect quality in you, what it means you damage the institution. Jangan rosakkan institusi ini. You have to invest in your capabilities. Kalau ada yang masih lagi takut nak cakap depan ini, step to the front, bercakap. Kalau ada yang tak pernah terlibat dalam keusahawanan, step to the front. Di UKM kita ada pelbagai program-program keusahawanan. Kalau ada yang belum pernah keluar negara, step
of course first kali pergi pejabat immigration ambil pasport dulu. Sebelum you nak step out. Nanti jadi pendatang asing tanpa izin pula. You can do many more things in UKM. 6 orang pelajar tadi dia sama macam you saja. But they understand bahawa masuk universiti bukan saja untuk dapat segolong ijazah, tetapi untuk membina daya saing dalam diri, untuk memastikan that you are prepared to enter the job market or to start your own business. So these are very important. This is keberhasilan yang kita sasarkan kepada you all. What does that mean to us, kepada dekan-dekan pengarah-pengarah di sini, timbalan-timbalan Naib Chancellor di sini? What it means is that apa yang kita buat di UKM ini, at the end of it akan menghasilkan keberhasilan ini di kalangan pelajar-pelajar. So, you and us are part of the team. Di UKM ada beberapa lagi yang kita sasarkan. Ini saya akan ringkaskan saja supaya you all nampak elemen ini. Tolong tekan. Teruskan sampai habis 6. Teruskan. Just pay a quick glance of this. Di samping yang pertama tadi, kita ada lagi 5 keberhasilan dan saya percaya 3 yang pertama ini is where you will play a lot more role. Penyelidikan dan inovasi yang berimpak tinggi. You have to be part of the story. UKM adalah universiti penyelidikan. Pernah dengar tak RU? Nak masuk RU ni very competitive. I don't know how many of you know that yang memohon nak masuk UKM ni, Prof Reza berapa? 37,000 orang. Tepuk tanganlah korang. $4,154 daripada 37,000 orang. Berarti bila you masuk dalam UKM ini, berapa tadi? Ratio apa? Dengar tadi? 1/9. You know what does it mean? Semua orang duduk atas kerusi masing-masing kan? Sekarang ni. Bayangkan keliling you ada 9 orang lagi duk tolak you. Itu tempat aku lah. Aku nak masuk lah. Kau tepi. But you somehow win this game of getting the seat here. Very precious. Tersangatlah bernilai tinggi. Jangan main-main ni duduk atas kerusi UKM ni. Sebab keliling you ada 9 orang lagi tu. Ini ya. Bangun. It's my seat. You are denying another 9 person nak masuk UKM. So jangan ambil mudah. Peluang yang you dapat ini peluang yang amat berharga. Memasuki universiti yang menjadi kebanggaan Malaysia. Satu masa kita kata UKM, nama nombor 2-nya Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Kebanggaan Malaysia. Di dunia ada lebih daripada 10,000 universiti. Dan universiti saudara-saudari sekalian adalah universiti yang ke-269 terbaik di dunia. Universiti Kebangsaan Malaysia yang saudara-saudari masuk adalah universiti yang ke-56 terbaik di Asia. Jangan main-main ni. There's no joke. For us, kita kena mempertahankan kita punya nilai dan kualiti. Dan universiti ini, di kalangan universiti-universiti 50 tahun umurnya yang kurang ke bawah, di dunia, this university is number 19 di dunia. 19. 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
Tepuk tangan saja tak cukup. Yang kita mau adalah janji saudara-saudari sekalian, janji korang-korang ni untuk memastikan paling tidak kita kekal, tetapi yang kita mau adalah jauh lebih baik lagi. We cannot do it alone. Dekan-dekan, pengetua-pengetua college, pengarah-pengarah cannot do it alone. There's no way we can do it alone. Because dalam universiti ini ada lebih kurang total semua, lebih kurang 31,000 orang. Yang depan-depan ini, ahli-ahli akademik saya, we are only about 2,200. Another around 7,000 adalah pegawai-pegawai pentadbir dan juga staf-staf sokongan, pengawal-pengawal keselamatan. There are 21,000 of you. 21,000 lebih kurang of you, of korang-korang. Yang boleh membawa semangat ini. Kalaulah yang masuk ni 4,000 boleh menggegarkan kampus ini, boleh menyatakan kepada dekan-dekan, pengarah-pengarah, pentadbir-pentadbir bahawa saya menyahut cabaran naik Chancellor, saya rasa tak mustahil kita boleh melonjak menjadi 10 yang terbaik di dunia. At least under 50. Tapi it requires all of you. Jadi di UKM kita meletakkan ini sasaran-sasaran kita. 6 keberhasilan. Yang lain-lain tu kita boleh bincang next time. Dan pastinya yang menjadi pendukung penting untuk menggerakkan semua ini adalah kawan-kawan saya yang berada di hadapan saya. You and us now are partners. Kita sekarang ni dah jadi rakan kongsi. Kalau rugi, rugi bersama. Kalau untung, untung bersama. Di universiti, saya, Allah SWT dah tetapkan mungkin buat masa ini untuk saya mengetuai universiti ini. Kita ada Chancellor. Jangan lupa, at the up there, kita ada Tuanku Chancellor. Tuanku Negeri Sembilan. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris adalah Chancellor kita. Kita ada Pro Chancellor. 3 orang Pro Chancellor kita ada. Tun Ahmad Sarji, Pro Chancellor kita. Tengku Nakayuddin, Pro Chancellor kita. Dengan Tengku Puntri Itan Syafinas dari Kedah, Pro Chancellor kita. So kita ada Chancellor, Pro Chancellor. Orang-orang yang akan menyampaikan ijazah kepada you. Kemudian kita ada ahli lembaga pengarah. Kita ada lembaga pengarah universiti, the LPU. Profesor Emeritus Datuk Zawawi sebagai pengarah di situ. Dan beberapa wakil-wakil daripada industri dan juga daripada kementerian. Dan seterusnya, kita ada Naik Chancellor, saya. We also come and go. Sekian saja, itu saja untuk ruang yang diberikan pada saya. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan silap bahasa dari ketekasar bahasa, saya mohon maaf. InsyaAllah sama-samalah kita menjayakan apa jua yang telah diaspirasikan kepada kita. Dan insyaAllah kita letakkan Pendaulat Amanah Negara, Guardians of the Nation sebagai satu wawasan besar untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.